So soalan dia, bilakah hanya wujud laminar flow sahaja? Okey. Bila ketika panjang, okey, ketika L, length of the plate, adalah lebih kecil daripada X critical. Bermaksud, kalau kita gambarkan, kalau kita gambarkan plate kita, dan kita gambarkan boundary layer yang terbentuk pada plate kita, bermula daripada lamina boundary layer, sebelum dia mencapai nilai Reynolds number critical, plate tadi telah pun tamat. Maknanya dah sampai ke penghujung plate. Dalam kes ni, maknanya ketika panjang plate ni iaitu L adalah lebih pendek berbanding dengan panjang X critical. So bermaksud flow ini gagal untuk mencapai turbulent flow yang sekiranya kita imagine hanya akan berlaku selepas daripada X critical. So dalam keadaan macam ni, hanya laminar flow sahaja yang wujud. Hanya laminar flow sahaja yang wujud dalam ni. So dalam kes macam ni, kita hanya akan pakai solution laminar sahaja. So soalan yang seterusnya, soalan yang bertentangan dengan soalan ini, bila pula hanya wujud turbulent flow sahaja. Ini soalan yang susah nak dijawab sebab secara teorinya semua flow over a flat plate perlu melalui fasa lamina terlebih dahulu sebelum mencapai fasa aliran turbulent. Namun ada beberapa kes tertentu yang membolehkan lamina tadi berlaku daripada leading edge. Kita ambil contoh, berlaku daripada leading edge. Walaupun pada X bersamaan dengan sifar, kita ambil contoh ni flat plate. Flat plate ni boleh jadi L nya lebih besar daripada X critical maupun L dia lebih kecil daripada X critical ataupun L adalah bersamaan dengan X critical. Mana-mana pun boleh menyebabkan flow ini jadi turbulent flow. Bagaimana? Dengan wujudnya faktor luaran. Secara asas, secara teori mustahil untuk satu-satu flow over a flat plate menjadi turbulent flow sejak bermula daripada leading edge. Tapi dalam kes-kes tertentu, bermula daripada leading edge terus jadi turbulent flow. Terus jadi turbulent flow. Boleh. Bagaimana? Kita ambil contoh bagi plate yang bergetar. Vibrated plate. Kita ambil contoh vibrated flat plate. So bagi vibrated flat plate, so apa yang berlaku ialah plate ini akan bergetar. Getaran tadi menyebabkan aliran yang berlaku di kawasan ni tidak lagi aliran lamina. Dia akan terus jadi aliran turbulent bermula daripada leading edge. Ini untuk satu kes yang pertama. Untuk kes yang lain, boleh juga jadi kita ada flow disturbance yang menyebabkan boundary layer yang terbentuk tadi terganggu. Contoh, sekiranya di leading edge kita, di kawasan berhampiran dengan leading edge kita letak satu, kalau yang ini dalam eksperimen, biasanya kita akan memperkenalkan perkara ni iaitu trip wire.
tujuan dia adalah untuk mengganggu pembentukan boundary layer secara semula jadi. So apa yang akan berlaku, boundary layer tidak akan terbentuk instead of di kawasan ni, di leading edge. So boundary layer akan terbentuk bermula daripada sini. Ia akan menyebabkan berlakunya aliran gelora kat sini, seterusnya menjadikan keseluruhan aliran ni adalah aliran turbulent. Okey, menjadi turbulent flow. Bermula dari leading edge. So ini adalah kes-kes khas yang boleh berlaku di mana berlaku turbulent flow sejak daripada leading edge ataupun sepanjang plate tadi sepenuhnya leading edge. Sepenuhnya turbulent flow. Dalam kes yang sebelum ni, sepanjang plate tadi sepenuhnya adalah laminar flow. Dalam kes yang pertama kita bincang tadi, sepanjang plate ini kedua-dua flow wujud, iaitu laminar dan juga turbulent flow. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut kepada tajuk seterusnya, iaitu drag coefficient dan juga heat transfer coefficient, suka saya ingatkan, seperti mana yang kita bincang sebelum ini, kita ada local Nusselt number. Notification dia adalah X. Dan kita juga ada average Nusselt number. Kita juga ada local Reynolds number. Dan kita juga ada overall Reynolds number. Notification dia kita pakai L. Okay. Lepas tu kita juga, untuk makluman akan datang, kita akan jumpa local drag coefficient. Dan kita ada local heat transfer coefficient. Dan kita akan ada average drag coefficient dan kita akan ada average heat transfer coefficient. Okay. So, kena ingat family ni, iaitu ini family local. Yang ini adalah family, kita panggil sama ada overall ataupun average. Kenapa overall dengan average? Sebab Reynolds number ni, dia tak ada average Reynolds number. Dia diguna pakai kan overall Reynolds number adalah overall Reynolds number representing the overall case. Okay. Dan local heat drag coefficient dihubungkan oleh equation ini. Okay. Dihubungkan dengan average drag coefficient oleh equation ni, manakala local heat transfer coefficient juga dihubungkan oleh formulation yang sama dengan average heat transfer coefficient. Okay, ini dulu setakat ni. Lepas ni kita akan masuk kepada drag coefficient dan juga heat transfer coefficient untuk flat plate. Okay.